Okay, hari ini kita ulang kaji sikit lah. Okay, yang sebelum ini, minggu-minggu lepas pun tiada orang masuk kelas. Okay, now, so kita ulang sikit pasal ion positif dan ion negatif dulu. Okay, better bersalah. Okay, now, so last kalau tidak silap kita di sini, okay, tentang susunan elektron. Okay, contohnya kalau helium, proton dia ada 2, maka elektron dia pun ada 2, dia balance. Jadi susunan dia di petala pertama sahaja iaitu 2 terus. Kalau sulfur, okay, nombor proton 16, maka elektron juga adalah sama 16. So macam mana kamu susun 16 biji ini? So petala pertama 2, petala kedua ada 8. Okay, yang bakinya berapa? 6. Okay, so 6 kau kasih letak di petala ketiga. Jadi susun begitu. Okay, kalau kalsium pula. Okay, kalsium ada 20. Macam mana kau susun juga? So 2, 8, 8, 2. Yang petala pertama maksimum 2 saja. Petala kedua, ketiga maksimum 8. Okay, tidak boleh lebih-lebih. Right, now. Then pembentukan air positif, okey. Nah, kenapa ada ion akan terbentuk? Kenapa tidak kekal atom saja? Okey, dia akan kekal atom kalau dia stabil. Okey, masalah sekarang kebanyakan atom dia mempunyai susunan elektron yang tidak stabil. Kalau di luar dia bahkan kau tengok yang ini max sudah maksudnya stabil. Okey, kau ingat begitulah. Okey. Kalau penuh maksudnya stabil. Yang ini kau tengok valence dia tidak penuh maka dia tidak stabil. Ini juga sama. Di paling luar dia ada 2. Dia tidak stabil. Yang stabil 288. Yang 2 ini tidak stabil. Okey, maka ada perubahan pada elektron dia. Okey, sebab dia tidak stabil. Okey, dia akan apa yang berlaku? Sama ada dia terima elektron ataupun dia akan menderma elektron. Okay. Bila menderma atau terima elektron, bilangan elektron dan proton sudah tidak sama bahkan, maka dia adalah ion. Dia ada charge sudah. Contohnya di sini bah. Okay. Nombor proton ada 16. Elektron pun 16. Ini balance. Tapi sebab dia tidak stabil, dia 286, dia mau jadi 288. Okay, jadi dia perlu terima 2 biji elektron bahkan. Kalau sudah dapat 2 elektron, nombor elektron akan jadi 18, proton masih kekal 16. So ada lebihan 2 elektron. Maka charge dia akan jadi negatively charged. Okay, dia akan membentuk ion yang bercharge negatif. Okay, now so kau tengok. So, ada 2 istilah ini, duplet dan octet. Ya. Kenapa ini? Nakot lain. Dia akan kekal pada peringkat atom dia. Okay? Cikgu. Apa cikgu? Yes. Apa tuh hilang lens tadi? Ini ada apa sih cakap? Okay, sekarang kau nampak kah? Mana cikgu? Sekarang kau nampak? Nampak juga? Okay, tidak apa. Okay, I go back yang tadi tu Okay, I go back yang tadi tu di sini. Okay, pasal ion positif dan negatif. Okay, now, so kenapa wujud terbentuknya ion? Ion dia sama ada charge positif atau negatif. Kalau atom sendiri dia tiada charge. Okay, sebab dia tidak stabil. So kalau untuk membentuk susunan elektron duplet atau oktet yang stabil, okay, atom yang tidak stabil akan apa yang berlaku? Sama ada dia terima ataupun menderma elektron. Okay, dan elektron itu mestilah melibatkan
petala terluar sahaja, yang paling luar, yang di dalam dia tidak kacau. Okay, so sama ada dia terima atau menderma, dia akan menyebabkan bilangan bilangan proton dan elektron tidak seimbang. Kalau tidak seimbang, dia akan bentuk ion. Okay, now bila ada bentuk ion, kamu akan dapati susunan elektron akan jadi sama ada duplet ataupun oktet, yang membawa maksud dia sudah stabil. So duplet 2 saja, oktet ada 8 di paling luar. Okey, maksudnya sudah full dan dia stabil. Dia tidak akan bertindak balas dengan kalau atom sendirilah, dia begitu sudah, dia tidak akan bertindak balas. Okey. Now next. Di sini. Okay. Macam mana proses dia menerima ataupun menderma elektron. So ion positif dia akan terbentuk apabila atom unsur logam menderma. Okey, ingat logam dia cenderung untuk derma elektron. Dia akan hilang negatif dia. Okey, apabila dihilang negatif, dia sendiri akan jadi positif. Manakala bukan logam, dia cenderung untuk menerima elektron. Bila dia dapat negatif, dia sendiri akan menjadi ion negatif. Okey? Yang ini tidak juga susahkan untuk faham. So, contoh magnesium. Magnesium ini adalah logam. Okay, now. So, bilangan elektron, daripada bilangan proton bahan 12. Okay. Now, macam mana kau susun dulu? Kau susun 2, 8, full sudah. Baki ada 2. So, 2, 8, 2. Petala paling luar ada 2 elektron. Tapi sebab dia tidak stabil, 2 bahagian paling luar ada 2. So dia perlu mendermakan, dia cenderung untuk lepaskan. Okay. Bolehkah kalau dia terima 6, jadi 288? Okay. Logik, tetapi di sini dia tidak berlaku begitu. Sebab lagi mudah dia menderma 2. Okay. 2 ini lepaskan lagi mudah daripada menerima 6. Okay. Lepas dia menderma 2, kau tengok susunan elektron dia dari 282 jadi 28. So, magnesium ion ini sudah mencapai susunan elektron oktet sebab paling luar dia adalah 8. Okay. At the same time, kau tengok di sini, dia jadi 2 positif. Kenapa 2 positif? Sebab dia sudah melepaskan ataupun menderma 2 elektron. Tetapi, proton masih 12. Okay. Proton di dalam 12, elektron 10. So ada lebihan 2 positif. So kau tulis di sini 2 positif. Okay. So petala terluar ada 2. Lebih senang untuk menderma daripada menerima. Okay. Setelah didermakan, atom akan menjadi ion positif. Okay. Next di sini. Okay. Atom klorin. Klorin adalah bukan logam. Okay. Dan bilangan elektron ada 17. So proton pun 17 di dalam sini. Okay, so susunan elektron daripada 17 bahagian 2, 8 and then baki tinggal 7. Okay, so dia jadi 287. Now, kalau mau jadi stabil, sama ada dia lepaskan 7 atau terima 1 elektron. Jadi kau tengok di sini. 1 dengan 7, mana satu lagi senang? Of course 1 bahagian. So dia cenderung untuk menerima 1 elektron dan dia akan jadi 288. Okay, yang ini susunan elektron oktet sudah. Okay, sudah stabil. Okay, tetapi sebab dia tambah 1 negatif bahagian, jadi sini pun akan jadi negatif. Dia punya charge sudah jadi negatif. Okay, so tidak susah juga kan ini untuk faham. Okay, petala terluar dia ada 7. So dia lagi senang untuk menerima. Dan setelah menerima, bukan derma, setelah menerima, atom akan menjadi, keseluruhan atom ini akan menjadi ion negatif. Okay, dia bercharge negatif. Okay, nah di sini ada aktiviti untuk perbincangan, tapi tidak ramai yang masuk. So susah sikit mau kasih bincang.
Okay, so basically dia pasal logam, pasal pengaratan yang berlaku pada logam ataupun besi. So dia bagi contoh jambatan. Okay, jambatan biasanya yang logam bahkan dia akan berkarat juga. So kalau berkarat, okay, balik-balik kerajaan perlu pakai duit untuk kasih baiki ataupun tukar. Okay, dan dia akan menjadi cabaran kepada ekonomi. Okay, so macam mana kita mau kekalkan jambatan besi itu dalam keadaan baik? Okay, so di sini bincangkan cara penyelenggaraan, maintenance. Macam mana kamu maintain jambatan itu dan kenderaan supaya dia kekal lama dan kamu pun tidak, negara pun tidak payah banyak pakai duit. Okay, ini sepatutnya bincang dalam kumpulan tapi baru 2 orang saja biarlah. Okay, maybe later bila buka sekolah kita try. Okay, now, so di sini flashback. Okay, semua atom yang terkandung dalam sesuatu unsur, bilangan proton dan elektron adalah sama. Kalau nama atom saja kan, proton dan elektron bilangannya sama. Okay, so kita masuk subtopik baru, isotop. Okay, apakah maksud isotop? Okay, iso bukan tiada, dalam dusun iso tiada. So iso maksud sama. Okay, sama. Ada benda yang sama. Benda apa yang sama di sini kita tengok. Unsur tertentu yang atomnya mempunyai bilangan proton yang sama. Okay, so saya pakai contoh di bawah sini. Tiga-tiga pun hidrogen, okay, bilangan proton mereka adalah sama. Tetapi bilangan neutron berlainan. Okay, ini kosong, ini satu, ini dua. Bilangan elektron ikut bilangan proton. Okay, so kau tengok contoh dia. Okay, nombor proton adalah identiti macam IC dia. Okay, so bilangan proton memang tidak akan bertukar. So hidrogen 1, 2, 3 ini mereka adalah sebenarnya identiti yang sama. Yang bezanya ialah bilangan neutron dia. Okay, yang ada dalam nukleus. Okay, berapa biji. Dia ada kesaksian. Okay, ada yang ada radioaktif, ada yang bukan. Okay, anyway, kita teruskan tengok carbon. Carbon 12, 13, 14. Nah, kau tengok proton sama, elektron pun samalah ikut proton kan. Tetapi neutron berbeza. 6, 7, 8. Macam mana kita dapat 12, 13, 14 ini? Kita tambah. 6 proton tambah neutron. Okay, kau akan dapat nombor nukleon. Di dalam nukleus ada berapa biji. Okay, di dalam atom bahkan dalam nukleus itu, yang tengah-tengah itu ada berapa biji. So, kalau dia bilang ada 12 biji, maksudnya proton 6 biji, neutron ada 6 biji. Kalau dalam ada 13 biji, proton 6 biji, neutron ada 7 biji. Okay, sama juga. Kalau oksigen, 16 sama 18. Okay. Now, nombor nukleon 18, proton dia kekal sama, memang 8. Okay, kau tengok atas bawah, oksigen bagian memang 8. Yang bakinya adalah nombor nukleon dia. So, kalau 18, maka neutron ada 10. Kalau 16, neutron ada 8. Okay, dia jumlahkan 8, 8, 16. 8, 10, 18. Okay. Sini pun ada satu lagi contoh, klorin. Okay, klorin, sebenarnya tadi ini kosong, mau kamu isi. Okay, klorin nombor nukleon dia 35 dan 37. Alright. So bilangan proton adalah sama daripada jadual berkala kan, 17. So yang bakinya ialah, nombor nukleon adalah nombor di sini. Okay, so 35, 37, 37. So bakinya adalah neutron dia. Berapa neutron yang ada? So 35 tolak 17, kau dapat 18. Okay, kenapa mau tolak? Sebab nombor nukleon ini bahkan nukleus dia adalah jumlah proton dan neutron. Okay, so 17 tambah 20 kita dapat 37. Okay, now, so isotop ini dia punya nombor nukleon berbeza. So apa kesan dia? Kesan dia ialah antara beberapa isotop itu ada yang tidak stabil. Okay, dia tidak stabil in the sense that
dia akan terurai, akan breakdown. Okay, dia tidak stabil dan dia akan memancarkan sinaran radioaktif. Yang tidak stabil ini bukannya dia tidak cukup elektron dan dia tidak stabil, dia lain sikit. Okay, yang tidak stabil ini dia bukan akan bertindak balas tetapi dia akan terurai ataupun dia akan terlakur. Okay, so proses dia ialah dia akan memancarkan sinaran radioaktif dan ada sinaran yang berbahaya juga, okay, yang mungkin menyebabkan kanser. Okay. Tetapi kalau dikendalikan dengan betul, kalau dipakai dengan cara yang betul, dia mempunyai kegunaan yang penting. Okay. Now, so apakah kegunaan dia? Okay, so di sini adalah beberapa bidang. Perubatan, pertanian, arkeologi, okay, gali artifak, bahkan geologi dan teknologi makanan, kertas, okay, penjanan tenaga elektrik. Okay. Now, sebenarnya banyak juga saya mau tarang, tapi kamu orang masuk lambat. Okay, now, so tengok dululah. Natrium 24, dia suntik. Okay, natrium ini seperti kau boleh bayangkan dia garam. Okay, boleh bayangkan dia adalah garam. Edward, kenapa? Ada soalan? Enggak juga, kena panggil sama Mas ya. Oh, okay. Tiapa. Okay, now, so natrium ini dia adalah macam garam lah. Okay, so dalam darah kamu pun ada natrium, ada garam juga. Okay, tetapi kadang-kadang doktor tidak tahu mana salur darah sudah sumbat. Okay, takkan dia mau bedah satu badan untuk cari. Okay, so yang dia boleh buat ialah dia pakai natrium 24 yang ada sinaran. Dan sinaran itu boleh detect pakai mesin. Okay, so bila dia disuntik dalam salur darah, so natrium 24 ini akan tersebar di seluruh badan. Okay, dia akan di badan kamu akan melayani dia seperti natrium juga, seperti garam juga. Okay, so bila satu badan, doktor boleh detect, okay, sini ada, tangan ada, kepala ada, perut ada, tapi tiba-tiba kaki tidak dapat detect natrium 24. Nah, maksudnya ada salur darah yang sudah tersumbat di bahagian kaki. Okay, dia cara pengesanan begitulah. Okay, next, cobalt 60 untuk membunuh sel kanser. Okay, sebab dia menghasilkan sinar gamma. Iodine 131. Nah, kamu masih ingat di bab lepas tentang hormon bah? Kalau kelenjar tiroid dia tidak cukup iodine, dia akan menyebabkan beguk. Okay, kekurangan iodine. Okay, so tapi doktor kalau suntik iodine, badan tidak terima pun tiada guna juga. So macam mana doktor mau tahu dia menyerap ke tidak? Okay, so dia bagilah iodine 131 dan tengok kelenjar tiroid menyerap ke tidak. Okay, kalau dia menyerap, kelenjar tiroid boleh kesan iodine. Kalau tidak, kelenjar iodine masih sama, tidak dapat detect. Nah, something has to be done lah. Okay, then next, pertanian. Okay, dalam pertanian pun kita ada pakai isotop fosforus dan karbon. Okay, fosforus ini lebih pada, dia bukan baja, ada baja fosforus. Okay, so kalau kita mau kaji sama ada baja fosforus diserap atau tidak, kita pakai fosforus 32. Okay, so sama juga bila dia sudah diserap, dia boleh pakai mesin untuk detect dalam tumbuhan. Okay, kalau dalam lepas kau letak tapi tidak dapat detect, maksudnya tumbuhan itu tidak menyerap fosforus. Okay, so karbon 14 untuk mengkaji proses fotosintesis. Okay, fotosintesis adalah proses tumbuhan menghasilkan makanan, kan? Nah, so dia akan detect ada tak karbon 14 di dalam tumbuhan itu. Okay, so karbon 14 benda yang sama untuk arkeologi. Now, dalam badan kita kan ada satu nisbah yang tetap, karbon 12 dan 14. 14 ini ada sinaran dan dia akan terurai, dia akan berkurang. Tetapi karbon 12 adalah kekal sama. So apabila kita meninggal ataupun apa-apa tumbuhan sudah mati kan, 14 akan berkurang, 12 akan tetap. So daripada nisbah 12 dan 14, saintis boleh menganggarkan usia bahan fosil. Tapi
of course bahan itu mesti meninggal dulu lah. Kalau dia tidak mati, dia punya nisbah masih kekal sama. Next, teknologi makanan Cobalt 60, dia ada sinar gamma untuk membasmi mikroorganisma, membunuh kuman pada sayur. Kalau kau pakai ubat, kau pakai bahan kimia bahkan, dia akan mengganggu kualiti sayur itu. So kita pakailah sinar gamma untuk membunuh kuman. Industri kertas, americium untuk mengukur ketebalan penghasilan kertas. So kalau kertas dalam mesin makin tebal bahkan, americium bacaan akan detektor, dia akan detect americium ini punya bacaan berkurang sudah. So kalau berkurang, mesin akan pandai-pandai kasih nipis baliklah kertas itu. Dia akan kawal ketebalan kertas. Next, pecahan tenaga elektrik uranium. Yang ini banyak negara pun ada pakai. Tapi Malaysia belum ada lagi lah. Biasanya negara maju yang tanah besar, ada tempat untuk buat program ini bahkan. Uranium 235 dia boleh letup. Bila letup, dia menghasilkan haba dan haba itu digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Malaysia masih banyak pakai air bahkan, kuasa air, kuasa aliran air. Tetapi negara yang sangat maju sudah mula pakai uranium. Malaysia sebenarnya kalau mau boleh, tapi risiko dia lah. Takut kalau letupan, contohnya di Jepun bahkan ada kes Fukushima itu. Lepas gempa bumi, dia punya loji uranium letup. So kesan dia ialah, dia memang bagus, boleh menghasilkan tenaga elektrik, tetapi kesan dia ialah dia menyebabkan sinaran radioaktif. So sekarang ialah habis sudahlah silibus bab 1 sampai bab 7. Anytime kamu boleh rujuk balik nota. Soft copy semua sudah saya post bahkan. Kalau ada soalan anytime pun kamu boleh tanya. So sekarang saya mau cakap sikit pasal PB. Ada satu assignment yang kamu perlu buat. Di sini. Kalau ikutkan bukan takwim pula. Ikutkan program kamu bahkan, untuk sains ada 6 PB, iaitu 2 kuis, 2 amali dan 2 assignment. Tapi sekarang itu hari ada penataran antara guru sains. So diorang sudah tentukan untuk SBM 1, semester 1, kita ada dua PB saja. Satu ialah fun sains, kita buat petaminda. Satu lagi ialah amali. Amali memang wajib. Kalau sains memang perlu ada amali. Tapi amali kita tunda sampai sekolah buka. So ada sebulan lebih lagi baru kita akan buat. So pasal petaminda ini kan, ini adalah penerangan dia apa yang kamu perlu buat. Don't worry, tidak susah juga, tapi pastikan kamu mencapai kriteria yang disebut. So ini dia fokus kepada teknologi hijau. Dalam nota pun ada sebut, ada 4 sektor yang melibatkan teknologi hijau. Let's see. Apa yang kamu perlu buat? Kamu perlu menghasilkan satu peta minda, satu saja, jangan banyak-banyak. Dan ini bukan kerja kumpulan, ini adalah kerja individu. Berdasarkan salah satu sektor. So kau pilihlah A, B, C, D. Satu saja, jangan kau pilih semua. Pilih mana-mana yang kau selesa, mana-mana yang kau minat. So lepas kau pilih sektor itu, kau buat satu peta minda mengenai 3 subtopik. Yang ini pun dalam nota ada. First, isu socio-scientific dulu. Isu dia ada disebut dalam nota, dan faktor dia pun ada, dan aplikasi mungkin kamu ada, nota ada, dan kamu juga boleh tambah gambar, tambah maklumat lebihan daripada internet ataupun daripada surat khabar ke. Kalau kamu terjumpa lah. So mesti ada 3 aspek ini. Kau pilih satu dan peta minda kamu merangkumi 3 aspek ini. So hasil peta minda anda hendaklah bertulis ataupun lukis dengan tangan. Kalau kamu selesa pakai komputer, pakai Word ke, pakai PowerPoint ke, pakai
whatever kan, apa-apa yang kamu boleh lukis, grafik bahkan ataupun Photoshop bahkan dipersilakan. Okay, supaya kamu senang letak gambar juga. And then lepas itu kamu hanya perlu tunjuk saya soft copy dulu. Okay, dan kamu simpanlah lepas buka sekolah baru print. Okay. Ataupun kalau tiada komputer dan phone pun susah untuk lukis bahkan tidak apa, kamu pakai tangan. Guna kertas A4 biasa, buat peta minda kamu saja. Dan pastikan ada grafik, ada teks-teks tu tulisan lah. Okay. Jangan panjang lebar, asalkan cukup untuk menerangkan, okay sudah. Ada image yang berwarna. Okay. Sama ada dari surat khabar kau potong dan tampal, cut and paste ataupun dari internet sajalah. Okay. Dan grafik, okay, peta minda itu sebenarnya sudah dikira satu grafik. Okay, dia flow chart kah, dia punya cabang-cabang kah, itu adalah grafik. Okay, dan peta minda adalah hendaklah dilukis pada satu muka surat saja. Jangan banyak-banyak. Okay, saya bukannya mau slide 10 slide gitu. Kalau kau pakai PowerPoint, pastikan kau hanya buat satu slide sahaja. Cukup untuk muat semua maklumat di dalam. Kalau kau rasa PowerPoint kecil, kau pakailah kertas A4 biasa, pakai Word lah. Okay, dan rujuk rubrik permarkahan pada muka surat seterusnya untuk mengetahui kriteria dan yang dinilai. Okay, nah rubrik permarkahan di bawah sini adalah petunjuk macam mana markah akan diberi. Ada setiap kategori ada sampai 4 markah. Kalau yang kamu buat itu dia mencapai semua deskriptor di bawah di sini, kamu akan dapat markah penuh lah. Okay, so don't worry, kamu buat saja dan kamu cuba sedaya upaya untuk ikut yang nombor 4 punya. Kalau tidak dapat 2-3 markah pun tidak apa, asalkan final kamu punya markah masih tinggi lah. Okay, so kamu boleh rujuk. Okay, kamu boleh rujuk di sini. Adakah kamu telah mencapai 4? Okay, so file ini saya akan share dalam grup nanti. Okay, so kamu orang baca-baca dan buatlah. Okay, don't worry, kamu ada masa juga dalam 1 bulan. Okay, dan bila buka sekolah memang saya akan check. Kalau ada soalan, kamu mau tunjuk awal, boleh tunjuk soft copy dulu. Kalau lukis dan gambar sajalah. Alright, ada soalan mau tanya? Okay, kalau tidak saya off recording dulu.